ربنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad. Baik Opa Sabariah dan benda-benda yang dirahmati Allah, di pagi yang begitu sejuk, di Shahlam sejuk lah, amat sejuk. Saya pun tidur dengan kipas yang sudah diperlahankan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan rahmat kepada kita dan juga rahmat khususnya kepada saudara kita di Gaza yang kita pun tak tahu dah makin kompleks. Apalagi negara sombong dunia Amerika Syarikat telah pun meluluskan bantuan ataupun bajet ketenteraan yang berapa biliannya, 3 bilion lebih kot, terlalu banyak. Dan kita juga doakan agar Allah Azza wa Jalla berikan kebaikan rahmat kepada saudara kita di UK, di Bangladesh. Mudah-mudahan ada jalan keluar di sebalik kesulitan yang ada. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala runtuhkan kerajaan mereka, Israel, insyaAllah, dan ditegakkan kerajaan yang lebih adil dan juga saksama. Baik, pada pagi ini kita akan bincang tentang siapa yang ada buku pada muka surat 469 ya. Siapa yang ada buku ni boleh buka muka surat 469. Tajuk yang kita nak bincangkan ni, boleh tak kita nak salat sunat secara berjemaah? Tapi saya nak tanya dulu bonda-bonda sekalian, sebenarnya kita ada tak bincang tajuk ni? Kod-kod ada tapi saya terlupa nak tanda. Kalau ikut tanda ni belum lagi. Ada bonda-bonda boleh respon tak? Kita ada bincang tak bincang isu boleh tak boleh salat sunat secara berjemaah? Pada pendapat apa belum? Belum lagi okey, terima kasih banyak Opa Okey, jadi bila kita bincang tentang salat sunat ni terbahagi kepada dua kategori. Walaupun benda ni mungkin saya ada pernah sebut, tapi ada beberapa benda saya kena selalu sebut kepada bonda-bonda sekalian agar bonda-bonda boleh ingat. Sampai bonda-bonda boleh cerita kepada orang satu masa ya. Okey, jadi ceritanya dia ada dua kategori. Satu kategori disunatkan untuk kita buat secara berjemaah. Dan yang kedua adalah tidak disunatkan untuk berjemaah. Dan kategori yang pertama ni, disunatkan untuk berjemaah ni, dia tak banyak dan dia jarang-jarang ada. Iaitu salat sunat raya, salat sunat raya hanya 2 kali setahun. Kemudiannya salat sunat gerhana matahari, gerhana bulan, yang tu pun jarang sangat berlaku. Dalam tahun ni dah ada ke belum salat gerhana matahari ataupun bulan? Saya pun tak ingat, rasanya tahun ni tak ada lagi kot. Tahun lepas ada. Okey. Dan kemudiannya salat sunat yang paling jarang dibuat iaitu salat sunat minta hujan. Tapi dalam tahun ni di beberapa negeri macam negeri Kelantan yang kemarau panjang hari tu sampai 4-5 bulan, ada buat salat sunat istisqa. Tapi setakat saya tanya ramai orang, kebanyakan tak pernah salat sunat istisqa. Dan salat gerhana matahari saya tak tahulah, gerhana matahari dan bulan, tapi benda tu paling kurang dengan kemudahan media sosial yang ada pada masa sekarang, banyak jugalah tersebar tentang salat sunat gerhana matahari, tapi ia berlaku jarang juga. Sekali setahun, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tengoklah macam mana kan, atas kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi salat sunat yang lain semuanya kita tidak disunatkan berjemaah. Di tengah-tengah tu antara salat sunat yang disunatkan berjemaah dengan salat sunat tidak disunatkan berjemaah, ada satu solat di tengah-tengah. Apa dia solat di tengah-tengah tu? Ada ulama kata sunat berjemaah, ada ulama prefer salat seorang diri iaitu salatul tarawih. Okey. Jadi solat tarawih ni dia solat yang berada di sempadan tu, pertengahan. Maka kebanyakan ulama menyatakan salat sunat tarawih eloknya dilakukan secara berjemaah. Dan sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih menyatakan sunnah kaum muslimin lebih saya sukai. Artinya
walaupun ada pandangan menyatakan salat sunat tarawih ni elok sendirian, tapi saya lebih suka kalau kita buat berjemaah bersama dengan kaum muslimin yang lain. Jadi ada ulama kata lebih baik salat sunat tarawih ni berjemaah. Ada ulama kata lebih baik salat sunat tarawih ni sendirian, kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya secara peribadilah mula-mula sekalian memilih pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga ni orang awam seperti namanya Zulkhairi ataupun sesiapa sahaja paling baik lakukan secara berjemaah di masjid. Akan tetapi orang yang khawas, iaitu orang yang khusus, yang kuat ibadat, yang jenis hafal Quran pun banyak, ya. Apalagi dia ingat 30 juzuk dengan lancar, maka dia terpulang. Dia terpulang. Kalau dia rasa dia nak solat sendirian kerana dia boleh solat lebih lama, dia boleh solat dalam keadaan yang tidak terkocoh-kocoh, dan dia tak rasa penat pun dengan solat sendirian. Macam kita ni, kita penat kan, kita lebih rela ikut jemaah baru ada dia punya semangat. Tapi ada orang tu, kalau dia solat berjemaah pun dia semangat, kalau dia solat sendirian pun dia semangat. Maka lebih baiklah kalau dia solat sendirian, sekiranya dengan solat sendirian itulah dia boleh solat lebih lama, lebih panjang. Dan kemungkinan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, walaupun mazhab Syafi'i kata elok solat sunat tarawih berjemaah, namun kemungkinan besar, ada kemungkinan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih sendiri salat sunat tarawih sendirian. Kenapa? Kerana menurut murid beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahmatullahi alaih, Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih selesai membaca Al-Quran 30 juzuk hanya dalam salat qiyam Ramadan ataupun salatul tarawih. Jadi setiap malam beliau baca 30 juzuk tu dalam salat tarawih. Saya tak pasti adakah dia salat tarawih lah, dalam salat tarawih. Jadi oleh kerana beliau membaca Quran 30 juzuk dalam salat tarawih pada setiap malam, ia mustahil dilakukan secara berjemaah. Ia dilakukan secara sendirian. Jadi orang yang kuat ibadah, ada eloknya salat tarawih itu sendirian sekiranya dengan sendirian itu lebih memberikan ketenangan buat mereka dan mereka boleh salat dalam tempoh yang lebih panjang. Okey, baik. Jadi kembali kepada isu tadi, benda-benda sekalian, boleh tak boleh kita nak salat sunat secara berjemaah? Okey. Pertamanya, salat sunat yang disunatkan berjemaah seperti raya, gerhana matahari, bagai itu boleh dilakukan secara bersendirian. Okay, itu satu. Sekiranya, paling baik memang berjemaah lah. Tapi sekiranya kita terlambat, kita tertidur contohnya, hari itu baru balik kampung sampai-sampai pukul 5 pagi, lepas subuh tu pengsan terus. Pengsan, sedar-sedar dah pukul 10 pagi dah, tak larat nak bangun. Letih sangat, dah 14 jam dah dalam kereta. Memang buka mata pun tak boleh, orang kejut pun tak sedar, memang tidur mati sungguh. Maka tak apa, dimaafkan. Yang penting jangan sengaja lah, ya. Kalau sengaja pun tak dosa, cuma rugi besar. Maka dia pun bangun. Kalau dia seorang, dia pun solat lah raya seorang diri. Tapi kalau dia beramai-ramai dengan keluarganya, isterinya pun pengsan sekali, anak pun pengsan sekali, maka ada eloknya mereka solat raya berjemaah di rumah. Sama ada khutbah ataupun tak ada tu cerita lain lah. Khutbah tu tak wajib pun. Mungkin dia pun segan nak baca khutbah, tak apalah. Yang penting solat raya. Tapi kalau dia seorang je, maka boleh solat raya sendirian. Manakala dalam kes solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, kata ulama, pun boleh dikerjakan secara berjemaah jika perlu. Contohnya adalah hari tu saya pergi solat maghrib, saya terlambat. Sampai-sampai orang dah habis solat maghrib dah. Aduh, sedihnya saya ni, saya pun pergi ke tempat pengurusi surau. Saya pun bagi tahu Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji solat sunat ba'diyah maghrib? Solat sunat maghrib. Saya nak ikut Tuan Haji berimam. Maka Tuan Haji Amir pun, beliau pun okey. Dia pun bangun, dia pun solat sunat ba'diyah maghrib ataupun solat sunat maghrib. Yang saya follow dia. Saya solat maghrib, dia solat sunat. Padahal solat sunat ba'diyah qabliyah ni dilakukan seorang diri.
Tapi apabila perlu, boleh dilakukan secara berjemaah. Ataupun, ya, benda-benda sekalian nak ajaklah anak-anak solat duha kumpul ramai-ramai ni. Okay, kumpul ramai-ramai bila tu? Kumpul ramai-ramai tu raya contohnya. Anak-anak pun dah balik dah bulan puasa tu kan. Okay, kita pun kumpul, kita beritahu anak-anak pagi ni, esok ni, semua mak nak ataupun panggil apa? Panggil mama. Okay, mama nak semua anak-anak mama solat duha. Semua kena kumpul pukul 9 pagi. Esok merupakan hari terakhir bulan Ramadan. Jangan lepaskan peluang. 9 pagi semua kumpul. Kita nak buat solat duha berjemaah. Jadi sebenarnya solat duha ni tabiatnya sendirian. Paling baik buat sendirian. Tapi oleh kerana kita nak memujuk anak kita nak mewujudkan suasana tersebut, tak apalah, buatlah berjemaah dengan tujuan untuk memujuk dan mewujudkan suasana. Jadi boleh, tapi memang paling baik kita kumpul, okey hari ni solat duha masing-masing. Itu paling baik. Tapi oleh kerana kita ni dalam proses nak mendidik anak-anak kita ni, keluarga kita, tak apalah, kita kata kita solat duha berjemaah. Okay, siapa jadi imam? Menantu mak lah jadi tok imam. Sebab menantu ni orang baik sikit, jenis agama sikit, kita suruh dia jadi tok imam. Contohlah. Okey. Jadi maknanya benda tu boleh tak boleh? Boleh. Tapi jangan jadi adat kebiasaan. Jangan buat solat duha berjemaah pada setiap hari. Kadang-kadang kerana tujuan tertentu dibolehkan. Okey, ataupun anak kita yang umur dalam 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang kita nak ajak dia ni, ajar dia solat-solat sunat, maka kita pun ajar dia, okey ikut ikut ajarannya solat sunat lepas isyak. Bangun dulu solat sunat 2 rakaat. Dia pun ikut kita dengan tujuan untuk kita didik dia. Tapi alla yattakhiz adatan, jangan jadi kebiasaan. Sekali 2 kali cukup. Yang penting dia pun tahu, oh kalau solat sunat ini cara solat sunatnya, dia pun dah pandai dah. Cukuplah. Jadi artinya boleh solat sunat sendirian, dibolehkan untuk dilakukan secara berjemaah, terutamanya jika ada sebab. Jika tak ada sebab pun boleh, tapi terutamanya jika ada sebab, lagi-lagi boleh. Tapi jangan kita buat benda-benda yang bukan-bukan je. Contohnya, kita ramai-ramai ni orang perempuan ni pergi solat maghrib berjemaah di masjid. Lepas solat maghrib tu, kita pun bangun ramai-ramai buat solat sunat ba'diyah maghrib pula beramai-ramai. Tak boleh lah tu. Itu dikhawatiri menjadi bid'ah pula. Okey, sebab tiba-tiba buat berjemaah ramai-ramai ni kenapa? Yang macam tu tak boleh. Tapi kalau tujuannya apa dia? Seorang kita nak teman orang yang terlepas salat maghrib, kita nak ajar cucu kita, macam tu boleh lah. Seorang dua orang macam tu kan. Okay, wallahu alam. Benda-benda sekalian, saya dah bentang lebih kurang dalam 15 minit. Jom kita buka perbincangan. Tanya tentang salat. Silakan. Sila sahabat-sahabat. Tanyalah tentang solat. Silakan. Baik. Senyap Ustaz. Tak apa, tunggu dulu apa Okey, ada tak? Kalau okey, ada Kak Anum sini. Solat duha yang afdal berapa rakaat Ustaz yang paling baik? Solat duha yang paling baik mengikut pandangan paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah 8 rakaat. Okay. Kerana ada hadis Nabi SAW riwayat Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha bahawa Nabi Yunus SAW solat 8 rakaat duha ketika pembukaan kota Mekah. Maka mazhab Syafi'i pun menggunakan hadis tersebut sebagai dalil paling baik adalah 8 rakaat. Okey. Ada sebahagian ulama menggunakan hadis yang dhaif menyatakan yang paling baik adalah 12 rakaat. Ada yang kata macam tu. Tapi wallah alam lah, saya pun tak tahu. Mungkin yang paling baik adalah 8 rakaat yang berkualiti, ya, dibandingkan dengan 12 rakaat yang dibandingkan dengan 12 rakaat. Akan tetapi kalau sesiapa yang dia nak solat lebih daripada 8-12 tak ada isu. Cuma kita bincang mana angka yang terbaik. Kalau timbul persoalan, kenapa kata 8 lebih baik daripada 12? Kan bagus kita buat 12. Kan bagus kan buat 12 kan? Kerana kita nak katanya agama kita ni bukan solat semata-mata.
Tambah-tambah kalau orang ni dia kerja, lagilah banyak lagi kerja lain nak kena buat. Ataupun kalau dah hari tu dia tak kerja pun, dia memang duduk iktikaf di masjid je. Dia memang iktikaf di masjid, tambah-tambah bulan Ramadan. Okey, dia jadi nak solat lah. Dia dah cuti sekejap daripada kerja-kerja lain ni. Dia hanya duduk di masjid. Kan dia pun nak solat. Okey, kita pun timbul persoalan. Kalau dia memang iktikaf di masjid, dia memang free, dia memang lapang, mana lebih utama, 8 rakaat yang panjang ataupun 12 rakaat yang sederhana? Maka pastilah 8 rakaat yang panjang lebih besar kedudukannya daripada 12 rakaat yang sederhana ataupun yang cepat. Okey. Dalam masa yang sama, kita tak perlulah menghabiskan masa dengan solat duha semata-mata. 8 rakaat tu pun dah makan masa berapa jam tu? Sejam atau sejam lebih. Mungkin tak sampai sejam pun. Tengoklah setengah jam ataupun ke sejam. Kan banyak lagi benda lain boleh kita buat. Baca Quran, zikir, selawat kepada Nabi dan sebagainya. Banyak lagi amalan lain. Jadi jangan kita habiskan dengan satu amalan je. Jadi itulah yang saya faham kenapa ulama kata 8 rakaat cukup. Kerana banyak lagi amalan lain yang perlu kita buat. Tambah-tambah kalau kita ni orang yang masih bekerja, kena ada aktiviti, macam-macam benda lagi boleh kita buat untuk kebaikan ummah. Allah Alam. Waalaikumsalam. Okay. Siapa panggil saya? Puan ini. Okay. Puan ini. Assalamualaikum. Yang semalam solat duha tu, yang 4 rakaat tu, dia perlu ke kita kena buat tahiyat awal, Ustaz? Kalau bonda buat 4 rakaat 1 salam, dia paling baik 2 rakaat 2 rakaat. Itu yang paling baik. Tapi kalau bonda buat 4 rakaat 1 salam, terpulang sama ada bonda nak buat tahiyat awal ataupun tak buat tahiyat awal. Itulah pendirian dalam mazhab Syafi'i. Juga terpulang pada bonda sama ada bonda nak baca surah pada rakaat yang ketiga ataupun tak nak baca surah pada rakaat yang ketiga. Jadi sekarang ni ulama tak berkira sangat. Apalagi undang-undang dalam salat sunat ini, peraturan dalam salat sunat dia lebih ringan dibandingkan dengan peraturan dalam salat fardu. Boleh apa bonda? Boleh, terima kasih Ustaz, faham. Sama. Bonda Maisarah dulu. Bonda Maisarah ada nak tanya ke? Okey, tak ada. Bonda Cikgu Mahani. Assalamualaikum Ustaz dan juga rakan-rakan. Ustaz, saya nak tanya berkaitan solat yang panjang. Okay. Solat yang panjang tu adakah bermaksud pada solat itu sendiri ataupun zikirnya? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey. Solat ni rasanya saya pernah bentar sebelum ni kan. Dia ada dalam 3 kategori. Satu, solat yang memang ringkas, disunatkan kita ringkas, iaitu solat sunat subuh. Memang sifatnya ringkas. Solat sunat yang eloknya panjang, yang memang sifatnya panjang. Tapi walaupun sifat solat sunat subuh ni ringkas, kalau ada orang buat panjang tak ada masalah pun. Cuma yang baiknya ringkas. Solat sunat gerhana matahari, ia sifatnya panjang. Sifatnya panjang. Tapi kalau kita buat pendek, okey je. Sah je. Cuma sifat asalnya panjang. Solat sunat yang lain kebanyakannya dia termasuk kategori yang ketiga. Siapa nak panjang, panjang. Siapa nak ringkas, ringkas. Dia ada masa dia kena ringkas. Contohnya ketika saya masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat, orang dah mula nak khutbah Jumaat ataupun orang dah khutbah Jumaat. Maka saya kena ringkas. Nah, itu ringkas bersebab orang panggil. Ringkas bersebab, kerana orang dah mula iqamah, saya kena solat tahiyatul masjid, ringkas. Oleh kerana bila saya masuk masjid, orang sedang mulakan kuliah maghrib, maka saya pun kena ringkas sebab saya nak kena fokus pada kuliah maghrib. Oleh kerana saya masuk masjid pada waktu zuhur, ada tinggal 2 minit lagi nak iqamah, pada jam dia tu tunjuk 2 minit lagi, maka saya solat sunat sebelum zuhur pun ringkas kerana mengenangkan masa. Itu ringkas bersebab orang panggil. Okey. Tapi kalau memang sifatnya ringkas, solat sunat subuh. Kalau memang sifatnya panjang, solat sunat gerhana matahari. Persoalan daripada bonda cikgu pula adalah panjang ringkas tu dia apa maksud panjang tu? Panjang pada zikir ke panjang pada apa?
Kalau solat sunat gerhana matahari, panjang tu panjang pada bacaan Quran. Iaitu selepas sekali ikut sunnah yang betulnya, lepas Fatihah tu baca surah Baqarah. Bonda, pengsan kita. 5 ayat boleh lah. Ni surah Baqarah ni, lebih kurang dalam 48 muka surat. Lebih sikit. Pengsan lah. Itu baru 1 rakaat. Belum masuk rakaat yang kedua lagi. Okey. Dan kalau solat sunat yang lain, terpulang. Kalau macam solat tahajud, kalau nak panjang tu, apa yang kita nak panjangkan? Panjangkan bacaan Quran masa berdiri, panjangkan zikir ketika rukuk dan sujud, juga ketika tahiyatul akhir. Panjangkan yang tu. Jadi nak kena tengok solat demi solat pula, bonda. Boleh bonda Cikgu Mani? Boleh Ustaz, terima kasih banyak. Sama, jazakumullah khairan. Assalamualaikum Bonda Ustaz. Nur Dali dulu. Sekejap Bonda Salma. Saya utamakan Bonda Nur Dali dulu. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi. semua. Pakcik nak tanya, apa ni kalau kita buat solat sunat, katakanlah sunat duha. Jadi boleh tak makcik nak sekalikan niatkan dengan sunat yang lain? Contohnya sunat taubat ke, sunat yang lain lah. Boleh tak? Okey, dia macam ni kan. Dalam bab ni Acik kena tahu apakah solat sunat yang boleh menumpang. Okey, solat sunat yang boleh menumpang ni saya tulis di chat juga Solat boleh menumpang. 1, tahiyatul masjid. Itu boleh menumpang. Yang penting masuk masjid, kita solat sunat. Jadi kalau kita masuk masjid pukul 10 pagi, kerana ada kelas duha, kita solat sunat duha. Jadi tahiyatul masjid dia menumpang. Solat sunat wuduk boleh menumpang. Solat istikharah mengikut sebahagian ulama boleh menumpang. Solat taubat boleh menumpang. Solat hajat pun boleh menumpang. Okey. Walaupun saya katakan solat taubat, solat istikharah, solat hajat. Okey, tahiyatul masjid dengan wuduk ni memang boleh menumpang teruslah. Tak payahlah kita nak asing-asing nak buat tahiyatul masjid dulu baru nak solat sunat yang lain. Itu orang tak buat. Orang yang belajar takkan buat demikian. Masuk masjid pada waktu zuhur, solat sunat tahiyatul masjid dulu baru solat sunat qabla zuhur. Itu cara yang salah. Okey. Tapi dalam kes solat istikharah, solat taubat, solat hajat. Ini dalam kes 3 solat ni istikharah, taubat dan hajat. Boleh menumpang tapi paling baik asingkan. Contohnya boleh menumpang macam mana tu? Bonda Dali nak solat duha tapi dalam masa yang sama nak solat taubat teruslah. Boleh tak boleh? Boleh. Solat duha dengan niat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh. Tapi paling baik adalah solat duha 1, solat taubat 1. Itu paling baik. Ataupun Bonda Dali nak solat duha sekali dengan istikharah. Boleh kata ulama, yang pentingnya lepas solat duha kita pun doa istikharah. Itu yang penting. Tapi yang paling baik duha asing, istikharah asing. Itu yang paling baik. Sekejapnya bonda-bonda sekalian, saya nak ada urusan dengan anak. Sekejap je. Okey, sorry. Bonda Misliah dulu. Okey, maafkan. Terima kasih Ustaz atas penerangan tadi. Okey, sama. Kiranya kita nak menunaikan solat qada kita dengan berjemaah. Sebagai contoh, anak-anak kita nakal-nakal dulu kan, tak solat. Dengan kita pun sama sekali dulu masa kita nak anak-anak kita tak konsentrate betul-betul solat. Jadi boleh ke tak kalau kita tunaikan dia dengan cara yang berjemaah. Terima kasih Bonda Misliah, lama tak dengar suara Bonda ni. Okey. Buat qada solat sunat, qada solat secara berjemaah Bonda. Ada saya sebutkan dalam buku ni. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat yang ke, sekejap ni saya tengok sekejap Ke tak ada? Rasa macam ada. Qada solat secara berjemaah. Entah kat mana.
Tak ada kot. Okey, jawapannya boleh. Tak ada masalah pun qada solat secara berjemaah. Bahkan paling baiklah kalau kita dapat buat berjemaah. Itu yang baik. Jadi itulah jawapannya Bonda Misdah susah ya. Ya, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terakhir, Bonda. tak apalah, minta Puan Nur dulu. Terima kasih Ustaz. Okey, saya dahulukan Bonda Salma Okey, Bonda Salma, minta maaf ya lambat sikit. Tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai solat witir kan. Solat witir tu dia tiga dah. Mula dua rakaat. Kemudian kita bagi salam. Lepas tu satu. Boleh tak kalau kita buat 3 selalu tapi tak baca tahiyat awal. Boleh, tak ada masalah. Solat witir paling baik memang 2 plus 1. Maknanya 3 rakaat 2 salam. Itu yang terbaik. Tapi kalau Bonda Salma nak buat 3 rakaat 1 salam boleh dengan syarat tidak ada tahiyat awal. Itu betul lah tu. Niat. Kalau niat kita niat 3 lah. Niat 3 lah. Sahaja aku solat sunat witir 3 rakaat. Tak sebut 3 pun tak apa. Yang penting kita tahu kita nak solat berapa. Ya. Ketika gaduh-gaduh kan. Terima kasih. Okey, Bonda Salma. Bonda Mahni dulu. Okey, Bonda Hanimatun. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya selalu perhati bila sembahyang subuh di surau, ada jemaah lelaki lepas solat je tu tak ada nak zikir, dia orang terus solat. Saya ingat qada kot sebab ada saya nampak dia tadah tangan untuk ni kan. Ke tunggu habis ke macam mana Ustaz? Mana yang elok? Okey. Dia dalam bab zikir selepas solat ni benda-benda sekalian, dia paling kurang istighfar 3 kali dan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Paling kurang yang tu. Kemudian nak terus bangun, nak solat qada ke, nak solat sunat ke, nak balik rumah ke, okey dah. Paling baik memanglah kita berzikir sampai habis tu, itu paling baik. Tapi tak pernah disyaratkan pun berzikir sampai habis, tak pernah disyaratkan. Cuma yang paling baik memang kita baca zikir tu sampai habis. Itu paling baik. Tapi paling kurang, Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian dia nak terus qada solat ke, dia nak solat sunat, boleh, tak ada masalah. Jangan langsung tak berzikir je. Allah A'lam. Terima kasih Ustaz. Sama Benda Halimatun. Ustaz, wanita dulu. Apa dia? Apa? Tak ada, takut tak ada penjelasan seterusnya daripada soalan Puan tadi yang mengatakan solat yang boleh menumpang. Nak kena sagi dia atur niat semua 10 niat tu dalam Allahu Akbar. Sila. Dia kalau boleh janganlah kita campur banyak sangat. Walaupun sebenarnya boleh. Contoh boleh tu macam mana? Yang paling bolehnya tahiyatul masjid dengan wuduk tu. Benda-benda sekalian pergi ke masjid. Bonda ambil wuduk kat masjid. Jadi bila masuk masjid tu kita boleh solat wuduk, kita boleh solat tahiyatul masjid. Dalam masa yang sama kita nak solat sunat qabla zuhur. Maka cukuplah bonda ada niat, ya Allah, aku ni masuk masjid nak solat tahiyatul masjid, aku nak solat wuduk. Tapi bila takbiratul ihram tu, kita hanya pilih sahaja aku solat sunat sebelum zuhur. Kerana Allah. Cukup. Tak perlu kita niat sahaja aku solat sunat qabla sebelum zuhur, tahiyatul masjid dan wuduk. Dahlah kita nak boleh satu solat tu pun dah bukan main panjang takbirnya. Apalagi 3 solat kita masuk. Lagi-lagilah dia khawatiri akan menyusahkan kita. Satu cukup. Okey. Manakala dalam itu je lah. Yang lain tu paling baik asingkan. Tapi gabung boleh, tak ada masalah. Allah Alam. Sebagaimana saya terangkan tadi. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama Puan Nita Yus. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ada 2 soalan. Pertama, bila kita dah niat untuk buat jamak takhir, lepas tu boleh ke kalau kita solat di surau ataupun kawasan yang
berdekatan macam sebelah rumah je dia punya boleh ke Ustaz macam tu sebab ada surau yang sebelah rumah je kan, boleh ke kita solat di berdekatan sangatlah dengan rumah? Okey. Sebab kita kita dah nak balik rumah ni kan, jamak takhir kan? Betul. Okey, soalan yang kedua? Soalan yang kedua, misal kata ada juga yang berpendapat lah daripada macam tu, baik kau balik rumah buat solat asar, lepas tu yang zuhur qada. Mana satu yang lebih baik? Dan itu saja Ustaz. Wanita kena tahu bahawasanya keharusan untuk kita solat qasar 2 rakaat qasar 2 rakaat adalah di luar kawasan mukim kita, bukan luar rumah. Bukan rumah tapi mukim kita. Jadi wanita tinggal di mana? Hulu Langat. Hulu Langat tu spesifik lagi di mana? Nanding. Nanding tu nama kampung ke apa? Nama nama kampung tu. Jadi asalkan wanita keluar daripada Nanding tu, maka bolehlah untuk kita solat qasar. Apabila wanita masuk je dalam kawasan Nanding, rumah ke, surau ke, rumah kawan ke, alamak aku ni tak nak balik rumah, aku nak pergi surau je lah. Tapi surau tu surau Nanding. Macam Masjid Nanding. Maka puan tak boleh solat qasar walaupun boleh jamak. Okey. Situ puan kena faham situ ni. Yang kedua, memang ada ulama' kalau ikut mazhab Syafi'i, bila kita masuk je kawasan kita, masjid ataupun mana-mana asalkan kawasan Nanding tadi, kita sudah tidak dibenarkan untuk jamak takhir. Itu mazhab Syafi'i. Tapi dia jadi qada. Artinya, puan kena qada dulu zuhur 4 rakaat, barulah puan solat asar 4 rakaat. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab yang lain seperti Hanbali, mereka kata boleh jamak takhir dalam kawasan, termasuk dalam rumah. Jadi bila sampai kawasan kita tu, kita solat zuhur dulu 4 rakaat, asar 4 rakaat. 2 rakaat tak boleh lah sebab dah masuk kawasan kan. Jadi akhirnya ulama hanya berbeza istilah aja. Mazhab Syafi'i kata tak boleh, dia namanya qada. Hanbali kata boleh, namanya jamak takhir. Tapi cara solat sama tak sama? Sama je. Dia mesti 4. Dia tak boleh jadi 2. Faham. Maksud hilanglah kelebihannya dari qasar tu lah bila kita dah kawasan mukiman sama. Faham? Betul. Satu lagi apa dia wanita? Lupa saya. Itulah antara qada solat ataupun buat macam mana? Ada yang anjurkan balik rumah qada je daripada buat dekat kawasan rumah tu kan. So mana satu yang lebih afdal yang kita buat? Perlu kita solat kat luar tu ke ataupun balik rumah, jamak je kat rumah? Qada je kat rumah. Apa pun luar tu kita kena faham luar daripada kawasan bukan luar rumah luar daripada kawasan Nanding. So saya cerita terpulang lah. Yang paling baik memang kita solat jamak takhir sebelum masuk kawasan. Tapi kadang-kadang kita balik tu pukul 10 malam, 11 malam. Kita nak berhenti kat mana? Kita pun tambah-tambah dengan kalau ada anak kecil, cucu lagi dah payah. Maka kita balik je lah rumah. Tak kira lah puan nak pilih pandangan kata boleh jamak takhir kat rumah ke ataupun namanya qada ke, benda tu tak penting sangat. Yang pentingnya dia kena solat 4-4 tu je. Faham. Okey. Okey wanita alamak, bonda mana dulu yang angkat tangannya? Bonda Mahani ada nak tanya ke tadi Tak ada Okey, bonda Nurdali ada ni persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik nak tanya macam katalah kita ni ada banyak kalau solat kan. Banyak kita tak buat masa dulu kan, tak buat solat. Jadi sekarang ni boleh ke makcik nak buat qada dan buat sunat, solat sunat? Semua orang kata tak boleh buat sunat, kena buat qada sampai habis. Jadi tu masalah. Okey. Ceritanya macam ni. Ini cerita mudah lah cik Cerita mudah dan saya tak nak bawa lah pandangan itu, pandangan ini. Memang pun ada ulama kata tak boleh solat sunat. Termasuk ulama mazhab Syafi'i pun. Okey. Tapi sifirnya macam pegang yang ni je, sifir mudah.
Satu, kekalkan solat sunat subuh jangan tinggal. Solat sunat witir jangan tinggal. Kalau cik bangun awal, buatlah solat tahajud 2 rakaat. 3 ni jangan tinggal. Solat sunat witir, solat sunat subuh, solat sunat tahajud 2 rakaat. Okey. Yang lain tu, itu satu. Yang kedua, Acik fokus kepada solat qada. Fokus pada solat qada. Bangun malam, solat tahajud dulu 2 rakaat, qada. Waktu duha, tak solat duha pun tak apa, qada. Tak nak solat duha juga tak boleh ni, ya Allah rasa tak sedap sangat tak solat duha. Okey, buat je lah solat duha 2 rakaat, kemudiannya qada. Okey. Tumpukan kepada qada lebih daripada tumpuan terhadap solat sunat. Akan tetapi sebahagian ulama kata, sekiranya kita ni banyak sangat solat yang kita tinggal dulu-dulu, zaman-zaman muda dulu, maka kita kena qada 2 kali pada setiap hari. Hari ni Acik bila masuk Zuhur, Acik solat Zuhur tunai tu sekali, solat qada Zuhur 2 kali. Tapi sebenarnya tak kira, Acik nak qada bila pun. Acik nak qada pada waktu duha ke, Acik nak qada pada waktu setiap solat ke, Acik nak qada malam ke. Yang penting hari tu solat Zuhur qada 2 kali, solat Asar qada 2 kali, solat Maghrib qada 2 kali. Kalau Acik memang buat solat semua qada 2 kali setiap hari, maka Acik bebas nak solat sunat apa pun. Dah terlepas dah sekatan dia. Tapi isunya larat ke nak solat sunat lagi? Dah kena qada pun banyak bukan main lagi kan? Kalau ada orang larat, larat lah. Kalau tak larat, tak apalah. Itulah ceritanya Cik Boleh? Ya, terima kasih Ustaz. Lagi satu tanya, macam nak tanya, ada kita kena catat kan apa solat yang kita buat tu, solat yang kalau kita buat tu kena catat. Memang paling baik catat. Memang paling baik. Maknanya barulah kita dapat gambaran. Kita buatlah macam mana pun jadual dia. Jadi kalau kita tanda tu kita dapat gambaran, bukannya main agak-agak. Berapa kali dah qada? Tak tahulah, agak-agak 100 kali dia kot. Padahal baru 10 kali. Kita rasa banyak padahal baru sikit. Jadi lebih baik catat. Tapi kalau kita maintain memang setiap hari 2 kali, setiap solat 2 kali qada, setiap hari 2 kali solat qada, yang tu kalau tak catat pun tak apa dah. Sebab kita maintain. Dan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan tak habis qada pun, Allah Ta'ala dah kira boleh ampunkan dosa kita insya-Allah kerana kesungguhan kita tersebut. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum Cik. Sama Bonda Adida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat mengatakan yang kalau kita ini masa dulu-dululah kita tak faham kan. Kalau kita lepas suci daripada haid, jadi kita lepas kita solat, katalah Zuhur dan kita solat, kita suci Asar. Jadi kita lepas kita ni sembahyang Asar, kita kena qada Zuhur. Macam mana tu Ustaz? Patut tak buat selama ni kan? Dapat saya tak ada ilmu kan dulu. Yang saya tahu masa tu yang kita dah bersuci, kita terus qada waktu tu saja. Jadi yang waktu tu tak ada qada. Tu yang saya banyak kan, rasa banyak dah berapa tahun ni kita. Ya, saya faham sangat isu. Kan? Betul Ustaz Okey, saya faham sangat isu yang Bonda Ali dah sebut. Tambah-tambah ada pula ustaz yang kata habis kena qada semua. Jadi kalau selama ni kita suci pada waktu Asar, kita hanya solat Asar tak qada Zuhur, maka kita kena qada semua. Kiralah sejak bila kita balik tu, umur 12 tahun, 11 tahun, 9 tahun pengsan. Okey. Jadi begini saya terangkan ya. Pertamanya mengikut pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sesiapa mana-mana wanita yang suci pada waktu Asar, maka dia kena qada Zuhur 4 rakaat baru solat Asar 4 rakaat. Sesiapa yang suci pada waktu Isyak walaupun pukul 5 pagi baru dia suci, maka dia kena solat Maghrib 3 rakaat, solat Isyak 4 rakaat. Gitu. Siapa yang suci pada waktu Zuhur tak ada isu lah, hanya solat Zuhur. Siapa yang suci pada waktu Maghrib tak ada isu, hanya solat Maghrib. Okey. Jadi sekarang ni
Itu baru pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Macam mana, ada tak ulama lain seperti mazhab lain yang kata tak perlu qada? Ada. Mazhab Hanafi dan ada sebahagian ulama lain. Ulama lain daripada mazhab Hanbali ke apa, dia kata tak perlu qada. Kalau kita suci pada waktu asar, solat asar je lah. Kenapa nak qada pada waktu, nak qada zuhur juga? Atas alasan zuhur dan asar ni kan boleh solat jamak. Bila boleh solat jamak, maka kalau kita suci pada waktu asar, kena qada sekali waktu zuhur. Ada ulama tak dapat terima dengan logik tersebut. Ada tak hadis Nabi yang kata siapa yang bersih pada waktu asar kena qada zuhur? Tak ada. Ada tak hadis Nabi kata siapa yang bersih pada waktu isyak kena qada maghrib? Pun tak ada. Itu semua adalah dipanggil ijtihad ulama dalam menilai sesuatu hukum. Maka bagi Hanafi dan sebahagian ulama kata tak perlu qada. Okey, itu yang kedua. Dan sekarang ni kita mazhab Syafi'i standardnya. Kita pun alamak selama ni aku tak buat pun, aku bersih pada waktu asar, aku tak qada zuhur. Aku bersih pada waktu isyak, aku tak qada maghrib. Kena qada ke semua-semua solat yang selama ni? Jawabnya tak perlu qada benda-benda sekalian. Islam tak menyusahkan kita. Apa lagi ada ulama kata tak perlu qada. Satu ada ulama kata tak perlu qada. Yang kedua benda tu dia hukumnya hukum terperinci. Ramai orang tak tahu. Saya dah tanya ramai orang, ramai juga yang bela-bela tak tahu. Jadi dalam keadaan ramai tak tahu, tiba-tiba saya kata, ibu-ibu sekalian kena qada semua solat yang selama ni. Dosa ibu-ibu sekalian. Habislah orang pun akan rasa terkejut, orang akan rasa kecewa. Frans, aku selama ni jaga solat, cuma aku tak tahu benda ni je. Jadi dalam bab ilmu-ilmu yang terperinci ni, dia tak boleh menyusahkan masyarakat. Dan saya memang jujurnya, saya memang bantah habis-habisan tindakan ustaz tersebut yang sampai buat video bukan main lagi, kata kena qada semua benda tu. Itu bertentangan dengan neraca ilmiah dan juga neraca dakwah. Tak boleh macam tu, tak boleh menyusahkan orang. Apalagi benda tu khilaf kan. Jadi bondak lidah tak perlu qada. Perbanyakkan salat sunat. Wallahualam. Oh, itulah saya risau tu berapa puluh tahun tu ya. Tak apa, tak payah tak. Buat kan, kita tak tahu kan. Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sama. Dan bondak lidah, tolong jangan tanya lagi orang lain. Jangan tanya lagi orang lain, jangan dengar lagi isu ni, cukup pegang je kata tak perlu qada, selesai. Qada okay. Saya bukan tak bagi bonda-bonda dengan orang lain ni macam saya betul sangat. Tapi saya tak nak bonda-bonda sekadar stres. Tertekan lah. Bukan kita risaulah, kita tak banyak nak qada kan. Tak payah stres. Dengar kata saya cukup. Saya buat lain saya tak kisah. Nak terima pandangan mana pun. Tapi buat ni tolonglah dengar apa yang saya sebut. Cukuplah dengar daripada ulasan mana-mana orang yang kata kena qada tu cukup. Jangan tanya siapa pun. Pegang yang ni je. Tak perlu qada. Selesai. Okay, terima kasih. Kalau Ustaz, kadang kan Ustaz ni cakap lain, Ustaz ni cakap lain, Ustazah cakap lain, Ustazah cakap lain. Jadi kita confuse. Yang mana betul nak ikut ni? Jadi macam tu Ustaz. Kita keliru sangat. Dalam bab ni tak keliru dengan saya je. Sebab saya geram sangat bila ada orang kata macam tu. Kesian, saya tahu perasaan kaum ibu sekalian. Stresnya nak kena fikir banyak benda. Okay, tapi yang bonda ini sebut, macam mana ni ada ustaz kata macam ni, ada ustaz kata macam ni. Satunya, perbezaan pandangan memang akan wujud bila-bila pun. Bukan dalam bab agamanya, dalam bab perubatan pun sama juga. Ada orang kata, makan je lah Panadol. Ada orang kata, jangan makan Panadol. Dalam bab makanan, ada orang kata boleh makan roti. Ada orang kata tak elok makan roti. Ada orang kata boleh makan kadang-kadang. Jangan berlebih je. Dalam bab pisang goreng, ada orang kata boleh makan pisang goreng, ada orang kata tak boleh, ada orang kata boleh kadang-kadang je buat sendiri. Macam-macam lah pandangan dia ni. Jadi dalam bab pandangan yang ada pelbagai ni, satu je formula yang bonda-bonda semua kena pegang. Mana pandangan yang paling bonda rasa tenang. Pegang yang tu je. Tak payah pening-pening dah. Bila bonda-bonda pegang yang tu cukup. Mana satu orang yang bonda-bonda percaya daripada sudut hujahnya. Bonda percaya Ustaz Rahmat, bonda percaya Ustaz Amir, bonda percaya Ustaz Zaidi, pegang yang tu je, cukup. Tak payah kita nak tanya ramai orang. Contohnya dalam isu ni, bonda tanya pula orang lain, bonda tanya pula orang lain, tanya pula orang lain. Tak payah, cukup. Tanya seorang, bonda dah puas hati dengan seorang tu cukup. Kecuali kalau bonda-bonda tak puas hati dah dengan yang ni. Nak tanya orang lain pula, tu tak apa. Tapi kalau dah puas hati, cukup. Jangan serabutkan kepala kita dengan macam-macam benda. Kita banyak lagi nak buat ni. Kita nak bersih rumah lagi lah, kita nak masak apa lepas ni lah, kita nak bermasyarakat lagi lah, kita nak jaga cucu kita lagi lah bila cucu kita datang hujung minggu, kita nak jumpa-jumpa layan.
Jadi jangan serabutkan kepala dengan macam-macam perkara yang bersifat agama ni. Yang penting kita buat setakat mana kita mampu. Itu pegangan sahabat dulu, pegangan ulama dulu. Jangan kita terlalu memperincikan masalah agama. Setakat kita tahu, kita amal. Kalau salah, kita betulkan. Okey. Dan kalau kita salah tu, adakah kita dikira berdosa? Tak berdosa, kerana itulah pegangan ilmu kita pada masa tersebut. Allahuakbar. Boleh yang benda Bonda Sabariyah Sanusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertinggal lah tadi masa Ustaz cakap kita qada setiap tu 2 kali. Kita buat soal qada zuhur 2 kali, asar 2 kali. Betul ke macam tu Ustaz? Betul. Itu cadangan seorang ulama namanya Dusuki daripada mazhab Maliki. Selama mana kita nak buat tu Ustaz? Ini cerita bonda bagi sesiapa yang memang dia tinggal banyak solat zaman muda dulu. Jadi bila banyak ni, kalau kita kata setahun pun bonda, letih tu banyak tu bonda setahun tu. Kalau 200 hari dah nak dengan 5 waktu, dah 1000 waktu solat dah kan. Jadi itulah pengamalan dia sampailah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bonda sekalian memang solat. Macam mak saya solat zaman muda-muda dulu pun, walaupun dia sekolah menengah pakai scarf je nampak rambut. Dia solat. Cuma ada satu masa je dia tinggal solat katanya. Dia duduk kampung jauh Kelantan, tapi dia belajar di KIK, Kelang. Jadi bila dia nak ke Kelang ni, dia naik kereta api. Berapa jam je? 12 jam, 14 jam. Jadi dia tak pandai solat dalam kereta api. Jadi dia ada tinggal solat masa dalam kereta api, lagipun ustaz-ustaz masa tu tak ajar dia kata. Jadi dia nak qada solat yang tentu je. Itu tak payahlah kita bersungguh pelik-pelik sangat kerana tak banyak pun. Berapa kali je mak saya naik kereta api? 20 kali, 30 kali gitu je. Ataupun tak sampai pun 20 kali. Okey. Macam kami dulu sekolah belah petang kan. Sekolah menengah belah petang. Jadi cikgu ialah zaman-zaman dulu kan tak boleh nak buat solat kan. Jadi waktu zuhur dengan asar je lah tu yang tertinggal. Jadi qada yang dia ustaz dia. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tengok soalan daripada Bonda Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasa rugi juga kalau tak buat salat sunat. Sebab nak buat qayyum yang qada. Tapi duk buat yang qada rasa tak larat buat salat sunat pula. Kan sunat tanpa yang wajib tu. Betul, salat sunat tanpa yang wajib. Sebab itulah Bonda Aisyah, saya sebut pandangan ulama, jangan tinggal salat sunat subuh, jangan tinggal salat witir, jangan tinggal 2 rakaat tahajud, cukuplah. Dan walaupun salat sunat tanpa yang wajib, tetapi membayar hutang tu lebih utama. Kesungguhan kita membayar hutang tu akan dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, dan dalam masa yang sama, kita kena banyak zikir lah. Banyak zikir, banyak sedekah sunat. Semoga Allah Ta'ala tampung kekurangan-kekurangan yang kita ada selama ini. Okey, Bonda Hazlina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat fardu tu, fardu kan Ustaz wajib kan. Jadi bila kita tinggal, maksudnya kita berdosa. Jadi bila kita qada tu, maksudnya kita membayar hutang tu kepada Allah kan. Tidak adakah dosa kita tu Allah ampunkan kerana meninggalkan solat fardu tu? Saya terlepas pula. Semula-semulanya hujung-hujung tu. Kalau kita dah qada, maksudnya kita bayar hutang. Jadi adakah kita Allah ampunkan dosa kita kerana meninggalkan solat tu dulu? Okey. Betul. Tapi biarlah kita qada tu dengan niat taubat lah. Okey, maknanya memanglah bila kita qada secara automatik dikira sebagai taubat, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Betul. Allahuakbar. Dan saya dulu pernah sebut pada bonda-bonda sekalian, kalau bonda-bonda rasa tak larat sangat nak qada, bonda solat ringkas pun jadilah. Kalau baca Fatihah tak baca surah pun okeylah. Okeylah ya. Yang pentingnya kita ada semangat nak qada. Dan saya kira bila kita dah biasa dengan qada, dia tidaklah terlalu berat. Contohlah kita katakan, bonda pergi solat zuhur. Sebelum solat zuhur tu, bonda qada dulu zuhur 4 rakaat. Lepas solat zuhur, bonda qada lagi zuhur 4 rakaat. Sama je dengan orang lain. Orang lain pun solat qiblah 4 rakaat, solat ba'diyah 4 rakaat. Sama je. Cuma bonda twist je, benda tu jadi solat fardu. Okey. Kemudiannya dalam kes mungkin solat asar tu berat sikit lah. Tapi kalau macam solat isyak, kalau bonda solat sunat
masa antara azan dengan isyak tu, kalau di masjid lah, ini cerita di masjid. Bonda pun solat isyak dulu 4 rakaat, qada. Orang lain solat sunat 2 rakaat. Bonda lebih 2 rakaat je. Okay, lepas solat isyak, bonda solat qada lagi isyak 4 rakaat. Orang lain pun solat sunat 4 rakaat lepas isyak. Jadi benda tu twist sikit je, tambah sikit je sebenarnya. Tinggal lagi kita nak pujuk hati kita, sabar, buat. Sabar. Lama-lama kalau dah 2-3 minggu kita duduk main macam tu, lama-lama jadi biasa lah. Alah bisa terbiasa kan. Lama-lama kita rindu dengan solat itu sendiri. Okey, cuma yang pentingnya kalau masa bonda penat sangat, tak larat 2 kali pada hari tu, tak apalah bonda bagi masa untuk berehat sekejap. Tapi jangan lamalah, esok lusa buat balik yang 2 kali tu kan. Masa penat sangat, okey dulu. Masa bonda-bonda nak musafir, okey dulu. Tapi bila dah ni, sambung balik. Allah Allah. Betul Ustaz. Makcik 100% terima. Ya, okey, terima kasih banyak cik. Buat. Betul Ustaz, betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz dalam ruang chatting ni Ustaz daripada Hamsiah Ahmad, dia bertanya, Ustaz dah baca ya? Assalamualaikum Ustaz, macam mana solat tahiyatul masjid bila kita tiba masjid serentak beramai-ramai? Dah baca ya? Kita dah ulas tadi yang pasal solat campur-campur tadi kan? Ya, betul. Bukan ini bukan solat campur-campur, bila kita pergi masjid ramai-ramai nak buat tahiyatul masjid, campur-campur je lah. Apa? Bila tiba masjid serentak beramai? Macam ni ada daripada Puan Hamisah. Harap-harap Puan ada sini. Kalau Puan tak jelas, sila bertanya sendiri ya. Orang yang baca je. Assalamualaikum Ustaz, macam mana solat tahiyatul masjid bila kita tiba ke masjid beramai-ramai? Serentak. Assalamualaikum Ustaz. Maksud makcik, kalau kita tiba ramai-ramai, bolehkah kita buat solat berjemaah tahiyatul masjid tu? Macam tu. Terima kasih Ustaz. Elakkanlah. Sebab benda tu tak dibuat sebenarnya. Sebab tu saya kata kalau nak buat yang berjemaah tu, dia ada tujuan dia. Contohnya, kita nak ajar cucu kita. Jadi kita solat cucu lah. Jangan, okey puan-puan sekalian, rombongan ramai-ramai ni, rombongan makcik Kiyah pergi berjalan. Masuk masjid pula nak lewat masjid, ramai-ramai solat tahiyatul masjid berjemaah. Tak elok lah macam tu. Dia jadi bid'ah. Kita mereka ibadah. Tapi kalau makcik pergi dengan cucu je, nak solat dengan cucu je, bagi cucu tu belajar, tak apa kalau macam tu. Okey, tapi kalau buat ramai-ramai tu tak cantik. Allah Alam. Faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Yang bawah tu tadi sebut 2 kali sehari qada. Kalau qada setiap waktu boleh. Macam tu lah dia qada bila-bila pun tak apa. Asalkan hari tu subuh 2 kali, zuhur 2 kali. Kita nak qada subuh pada waktu subuh ke, kita nak qada zuhur pada waktu zuhur ke, ataupun kita nak qada subuh pada waktu tahajud. Contohnya, okey, waktu tahajud bona-bona bangun pukul 4 pagi. Habiskan semua terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Selesai dah satu. Okey. Kemudiannya yang lain tu bonda pun pilih lagi. Lepas subuh, qada sekali. Lepas zuhur atau sebelum zuhur, qada sekali. Sebelum asar, qada sekali. Lepas maghrib, qada sekali. Lepas isyak, qada sekali. Selesai dah 2 kali. Jadi kalau kita atur dengan baik, sebenarnya tak menyusahkan kita pun. Cuma kita beratnya banyak solat nak kena buat. Orang lain pun solat sunat juga. Cuma kita tak solat sunat je. Kita hanya solat sunat subuh dengan witir je. Serta tahajud sedikit. Okay, Bonda Mahni. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz nak kenalkan. Ustaz, saya nak penjelasan tentang mukim tadi. Macam saya tinggal di kampung Parit Belitung. Mukim 8 Parit Raja. Pekan saya lah Pekan Parit Raja, daerah saya lah daerah Batu Pahat. So, yang dimaksudkan mukim tu apa yang sebenarnya? Terima kasih Ustaz. Mukim, dia kira mukim. Batu Pahat tu ya, besar. Ya betul, yang dimaksudkan mukim tu apa? Dekat kampung, mukim, pekan, kawasan sekitar yang macam saya Parit Raja atau Batu Pahat. Tapi tadi Bonda sebut ada nama mukim tadi yang saya perasan kan? Ya, ada mukim 8. Mukim 8 tu lah. Mukim 8 tu berapa kampung lah? Dia merangkumi beberapa kampung. Sebab saya pernah buat solat solat jamak tu 3 kampung daripada kampung saya, tapi bukan dalam mukim yang lain lah. Saya ingatkan mukim tu keluar kampung. Okey. Sekejap je. Yang saya fahamnya keluar mukim bukan keluar kampung.
Walaupun saya tahulah perkiraan zaman-zaman dulu dia berbeza dengan perkiraan zaman sekarang atas dasar penempatan orang, bangunan dan sebagainya. Tapi yang ni dikiranya mukim. Bukan keluar kampung kita saja, keluar daripada mukim kita kan. Lepas tu kalau contoh mudah, saya tinggal di Seksyen 19, saya keluar dari Seksyen 19, sudah dikira keluar mukim. Saya pergi ke Seksyen 18, tu dah dikira keluar mukim dah. Allah Alam gitulah. Kalau ikut Perak, dia buat kira macam ni. Sefaham saya lah yang Fatwa Perak. Dia kata asalkan keluar 11 km, kata dia. Mungkin dia nak memudahkan kot, Allah Alam. Saya tak faham dia tu. Tapi ceritanya keluar mukim lah, Bonda. Ya, faham. Maknanya kalau kita ambil yang 11 kilometer tu, pakai panduan tu mungkin boleh Ustaz ya? Mungkin boleh, tapi saya rasa tak ada hujah benda tu. Oh yelah, ikut Jadi negara keluar kita mukim, kan. insyaAllah. Okay, Ustaz, jelas, terima kasih. Ya betul Ustaz, kami kat Perak ni ada 12 mukim. So kami kena keluar daripada mukim satu dan di antara mukim lain. Kami di sini ada 12 mukim, Perak ada 12 mukim. Perak ada 12 mukim? Tak ada 6 atau 7 mukim. Sorry silap. Saya confused. Kenapa jadi 6-7 mukim Bukan ke mukim ni Kita ada banyak? Perak Hilir, Perak Tengah, Hilir Perak, Ulu Perak. Kita ada macam tu. So kita boleh keluar daripada mukim kita macam saya, Kinta. Mukim Kinta. So saya keluar ke Hilir Perak, saya dah boleh boleh dah jamak. Saya dah mula pening dah dengan istilah mukim Perak ni macam mana ni. Mukim ni. Kalau kat Johor Ustaz, dia satu mukim tu satu pengulu. Itu daerah Ustaz, bukan mukim. Jadi maknanya dia mula dengan lokasi tempat kita, lepas tu naik besar sikit mukim, lepas mukim tu daerah, barulah negeri. Jadi kalau dekat Johor ni mukim tu biasanya satu mukim satu pengulu. Itulah yang saya dimaklumkan. Ustaz, kami ada 12 mukim, Perak ada 12 mukim, betul? Bon Azlina kata 92. Jadi saya confused. Kenapa jadi 12 mukim? Mukim ni kecil je. Dia tak besar. Kalau daerah pun dah ada berapa banyak, mukim lagi-lagilah banyak. Dalam satu daerah ada banyak mukim. Jadi saya gini lah. Saya tak tahu apa istilah mukim yang Bonda maksudkan. Tapi mukim ni ceritanya masjid Jumaat kita tu. Okey, contohlah saya katakan di tempat saya Seksyen 19 ni ada satu masjid Jumaat. Okey, mana-mana kawasan yang berpaksikan masjid Jumaat tu, itulah namanya mukim. Okey, kalau saya buat contoh kampung, saya duduk kampung Pasir Bandar. Mukimnya terletak di Mukim Kerawang. Kampung ni, Kampung Kerawang, adanya masjid mukim. Tapi dia merangkumi beberapa kampung. 4-5 kampung. Jadi 4-5 kampung tu adalah mukim. Jadi satu daerah tu dah ada berapa banyak mukim. Mungkin lebih daripada 10. Jadi nak kena faham balik apa maksud Bonda dengan mukim yang Bonda sebut ada 12 tu saya confuse. Itu bukan mukim dia tu, itu mungkin istilah yang lain. Yang kita faham mukim ni adalah masjid tempat salat Jumaat tu. Macam tu Ustaz, dekat kampung saya pun ada banyak masjid Jumaat. Mukim ni di Perak ni. Itu yang kita maksudkan Bonda. Mungkin saya istilah Perak tu lain. Tapi maksud saya adalah masjid Jumaat yang dikira sebagai mukim. Mukim di Perak adalah ada 92 mukim. Bukan 12. Ya. Kalau kita sebab ada kawasan-kawasan tertentu kan, jadi ada mukim banyak. Dia bukan 12 mukim. Terkejut pula saya dengar tadi. Apa yang Ustaz cakap tadi memang betul. Macam satu kampung tu dia dah ada berapa mukim kan. Macam tu lah, banyak. Bukannya 12 mukim. Yang banyak tu daerah tu. Daerah tu dia besar. Disebut mukim. Kalau saya tengok sini ni terdapat 92 mukim di negeri Perak yang berada di bawah 12 daerah. Ya. Ya. Siap dia senarai lagi ni. Senarai 92 mukim. Betul-betul 12 daerah betul, sorry. Yang tu betul Ustaz, betul. Okey, tak apa. Itu kesilapan. Tak faham tadi. Okey, tak apalah pasal mukim tu, bahas pasal mukim pula. Yang pentingnya adalah
kiraannya solat Jumaat tu kan, masjid solat Jumaat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya nak tanya lagi satu tentang solat waktu musafir yang dijamak dan dikasarkan. Jadi susunan solat rawatib di antara solat, contoh Zuhur dan Asar yang kita jamak dan kasarkan tu, susunan rawatib tu macam mana Ustaz kalau kita nak buat sunat tu? Kalau kita musafir, maka tak perlu dah kita nak solat rawatib mengikut pandangan sebahagian ulama', bahkan itulah pandangan guru saya yang bermazhab Syafi'i pun. Dia kata sebab Nabi tak buat solat rawatib bila Nabi musafir. Kecuali kalau kita ni jamak bukan musafir. Kita jamak sebab urusan kerja, kita jamak sebab apa-apalah, bukannya sebab musafir, yang tu baru boleh kita pertimbang untuk solat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Tapi kalau kita musafir, kita tak perlu dah nak solat rawatib apa tu. Wallahualam. Baik, terima kasih. Sama. Jadi bonda-bonda sekalian. Apa dia bonda? Tanya lagi satu. Tadi Ustaz kata yang yang tak boleh tinggal tu apa? Fajar, witir, tahajud, witir. Macam mana dengan duha Ustaz? Duha kalau bonda nak buat 2 rakaat cukup lah. Fokus kepada qada. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau bonda memang dah qada habis dah 2 kali setiap hari tu, ataupun bonda dah rancang dah, masa tahajud bonda akan qada semuanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sekali. Lepas tu nanti bonda akan buat masa subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali. Maka bonda bolehlah solat witir, solat duha. Kerana bonda dah rancang dah hari tu nak qada 2 kali semuanya. Tadi isu lah masa tu. Dia tak takut lah dalam yang pentingnya kita qada 2 kali sehari tu. Itu yang penting. Okey. Bonda Badri ada soalan ke? Terima kasih. Sama bonda. Assalamualaikum Ustaz ada. Okey. Sebut cucu tadi yang solat bersama dengan nenek lah kan. Jika cucu kita tu lelaki, nenek ni perempuan lah kan. Jadi bagaimana kita nak suruh dia niat lah, dia nak belajar solat dengan kita lah, belum sampai umur. Okey. Cucu umur berapa bonda? Belum nak masuk 10. Okey. Cucu boleh solat ikut kita tapi dia tak boleh ikut kita sebagai imam. Dia hanya ikut pergerakan je. Pergerakan saja. Kita tak boleh jadi imam dengan cucu kita yang lelaki. Kecuali budak-budak 3-4 tahun, itu pun kita tak nak jadi imam pun. Kita tak niat lah, kita niat solat biasa. Cuma kita nak ajak dia solat bersama kita lah. Cuma dia ikut pergerakan saja Ustaz Betul. Okey, terima kasih Ustaz, faham. Assalamualaikum Ustaz. Kita sekarang 4:40 pagi. Kita ada lagi kuliah duha 8.35. Ada kuliah kan? Sahabat-sahabat semua supaya kita simpan lagi soalan-soalan kita dan kita akan buka di sesi yang akan datang. Macam mana sahabat-sahabat? Boleh ke? Minta maaf, opah saya tak perasan ada kelas. Ingat kata ada kelas pula. Kita ada lagi satu hari ni lah, sebab sebelum ni Ustaz tu ada arah. Tak pernah on dengan kita sekali kan, sebab itu Ustaz tak biasa. Jadi minta ampun dan maaf, opah rasa kita terpaksa berhenti di sini. Dan kita akan jumpa lagi di minggu akan datang, yang mana sahabat-sahabat yang masih banyak ada soalan, opah alu-alukan. Tapi kita terpaksa beri laluan kepada kuliah duha yang kita dah rancang dan kita dah jemput untuk guru kita untuk bersama kita selepas ini. Macam mana Ustaz? Okey. Baik. Dengan itu, opah mohon maaf. Sahabat-sahabat semua, sila stay tune ya, jangan keluar dulu. Bagus Ustaz, opah nak ucap tahniah. Sayang ke Ustaz, memang inilah terbaik, slot yang terbaik sebab Ustaz ada banyak dalil. Kenapa kita kena fatwa dua waktu pada satu masa? Kerana ini bagus, alhamdulillah, syukur. Baik, untuk itu Ustaz kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan juga surat doa. Silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tambah saya keluar dulu Baik. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi, jangan keluar ya. Kita akan berada di kuliah duha yang kedua pada pagi ini bersama-sama